Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini saya nak dedahkan kepada anda semua siapa satu orang yang tak mengundi dalam undian Speaker Dewan Rakyat yang baru selesai sebentar tadi. Dalam undian tersebut sepatutnya ada 148 yang mengundi Speaker Dewan Rakyat, tetapi seorang tiba-tiba tiada. Ikuti terus ulasan ini, pendedahan ini, siapa seorang yang tak hadir itu dan kenapa dia tidak hadir dan adakah beliau bakal dipecat. Baiklah, sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, tepat pada 10.45 pagi tadi, jumlah ahli parlimen yang telah mengundi semasa pemilihan Speaker Dewan Rakyat yang baru ialah seramai 221 orang. Kurang satu orang daripada jumlah keseluruhan ahli parlimen, iaitu 222. Yang menjadi persoalan ialah siapa satu orang yang tidak mengundi ini, kenapa dia tak mengundi, adakah dia sengaja atau bagaimana? Ikuti terus, saya nak beritahu kepada anda semua. Orang yang tidak hadir ini ialah, orang yang tak mengundi ini ialah Timbalan Menteri Ekonomi, iaitu Hanifah Hajar Taib daripada GPS Muka, merupakan ahli parlimen yang tidak hadir pada sidang hari ini. Beliau merupakan Timbalan Menteri Ekonomi di bawah Rafizi Ramli. Persoalannya, apakah beliau akan terlibat sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ataupun orang yang menyebabkan beliau akan dipecat pula? Jawapannya ialah tidak. Kerana perkara ini tidak akan menentukan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi, kalau nak tanya beliau akan dipecat atau tidak, akan menentukan beliau akan kehilangan kerusi parlimen, jawapannya tidak. Kerana seperti yang dikatakan oleh Rafizi Ramli, hanya yang menentukan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri barulah diambil kira perjanjian MOU tersebut. Baik, tidak jelas mengapa Timbalan Menteri Ekonomi ini, iaitu Hanifah Hajar Taib, gagal ataupun tidak hadir, tidak berada di Dewan Rakyat sebentar tadi. Sekiranya Hanifah hadir, seramai 148 ahli parlimen berpihak kepada kerajaan. Dengan Johari dijangka memperoleh majoriti 2/3 undi speaker. Saudara-saudara sekalian, jadi saya sudah bagi tahu anda, orang yang tak hadir itu ialah Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib. Pada pendapat kamu sekalian, penonton-penonton sekalian, pada pendapat kamu, mengapakah beliau ini lambat? Adakah beliau berada dalam jam atau kehabisan tiket kapal terbang ataupun ada agenda lain yang kita tak tahu? Diharapkan agenda-agenda lain itu tidaklah berlaku. Dan pada pendapat anda, apakah yang perlu dibuat oleh beliau? Perlukah beliau membuat surat akuan ataupun surat tunjuk sebab seperti mana pekerja-pekerja dalam sektor kerajaan? Kalau dia gagal membuat sesuatu yang besar fungsinya dan maknanya, perlu menunjukkan surat tunjuk sebab. Kita nak tahu jugalah kan kenapa Timbalan Menteri ini tak hadir. Takkanlah hari pertama bertugas sebagai ahli parlimen Timbalan Menteri Ekonomi lagi tu pula tak hadir dan lambat sampai. Okey, baik saudara-saudara sekalian, Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib kini sudah berada di parlimen. Beliau sudah berada di parlimen dan telah mengangkat sumpah pun. Dia dipercayai tiba lewat di parlimen dan terlepas peluang untuk mengundi Speaker Dewan Rakyat yang baru. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya dan telah diberitahu bahawa semua menteri setelah pun mengangkat sumpah, termasuk yang lambat, dan Zahir Hassan PH Wangsa Maju merupakan ahli backbencher penyokong kerajaan pertama yang mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Saudara-saudara, sebelum kita beralih kepada laporan yang seterusnya, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Belum sampai ujian terbesar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, belum sampai undi percaya terhadap Anwar Ibrahim di parlimen hari ini,
beberapa jam sebelum undi tersebut, satu insiden, satu adegan yang kita tak nak berlaku, kita tak nak lihat berlaku di depan parlimen, tiba-tiba pula berlaku. Apa insiden itu? Apa adegan yang berlaku itu? Ikuti terus ulasan ini dan pencerahan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan mendengar ulasan-ulasan politik, isu-isu semasa daripada saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, tepat pada pukul 11.05 pagi sebentar tadi, Parlimen Malaysia digemparkan dengan insiden adegan yang kita tak nak lihat berlaku di Parlimen Malaysia. Belum sempat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah, diundi sebagai ahli Perdana Menteri ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Belum sempat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat 2/3 undi kepada beliau. Hari ini kita digemparkan dengan satu kejadian, yaitu penyokong-penyokong bosku Najib berhimpun di depan parlimen menuntut supaya keadilan kepada bosku dibuat. Ayo, masih lagi tak ada rupanya penyokong Najib ni. Mereka masih lagi meneruskan agenda mereka. Sekumpulan ahli NGO tiba di luar pagar parlimen untuk menuntut keadilan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Apalagi keadilan yang kamu mau ini? Sudah ada keadilan pun, sudah diadili dengan begitu ikut prosedur pun, daripada mahkamah yang rendah sampailah ke Mahkamah Persekutuan. Najib telah melaluinya. Bahkan semua hak-hak Najib pun sudah diberikan. Apalagi yang dituntut keadilan itu. Saudara-saudara sekalian, lebih 100 penyokong berkumpul, namun hanya 10 orang daripada mereka dibenarkan berada berdekatan pintu pagar parlimen, kata bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam. Para penyokong kelihatan memegang sepanduk bertulis "Bebaskan Najib" dan "Keadilan untuk Bosku". Lokman Adam ni memang setialah. Kita mau bagi dia satu tabik spring kepada Lokman Adam. Walau bagaimanapun, saya rasa ini perkara yang tak patut terjadi pada hari pertama sidang parlimen. Apalagi membabitkan undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harap-harap ini tidak mempengaruhi apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Mereka memohon, yaitu kumpulan yang menuntut kononnya mahu keadilan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak, yaitu bosku. Mereka memohon untuk menyerahkan memorandum kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institut Azalina Othman Said. Saudara-saudara sekalian, saya berharap supaya kerajaan pada waktu ini tekad dan tetap berpegang pada ketulusan dan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Jangan sesekali dimasuk campurkan politik dengan undang-undang, politik dengan mahkamah, apalagi dengan hakim-hakim. Saudara-saudara, kita ucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli parlimen kerana telah mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen pada hari ini. Ikuti terus pendedahan dan ulasan dalam channel ini, tekan butang subscribe